Okay, so ini chapter, okay, tadi Sifu cakap chapter pertama kita belajar tentang financial intelligence. First, bagaimana orang kaya untung wang. Nombor dua, bagaimana orang kaya simpan wang. So nombor tiga, bagaimana orang kaya melabur wang. Macam mana mereka melabur? Dia melabur di mana? Dia macam mana dia melabur untuk dapat pulangan yang paling tinggi. So mereka guna leverage. Alright. Sama macam forever leverage. Okay, Sifu ada ajar dekat train the eagles. Train the eagles, Sifu ada ajar bagaimana kita buka second leverage engine. So kita sebenarnya ada dua leverage engine. Okay, selain selain dekat B, kita ada I lagi. I pun ada satu leverage engine dekat sana. So itu sebab dalam quadrant kita usaha nak jadi B dengan I. Because B dengan I masing-masing ada leverage engine. So you kena tahu nombor 3, chapter nombor 3, bagaimana orang kaya melabur wang. So yang last kali adalah apa? Bagaimana orang kaya enjoy kehidupan. How to enjoy. Okay? Macam mana guna wang orang lain untuk enjoy. Bukan wang sendiri. You mau beli kereta mewah, you mau beli rumah mewah, you mau beli apa suka you mau beli. Macam mana kita nak guna, bukan itu wang yang susah titip perlu kita. Macam mana kita boleh guna wang dari pasaran, dari market. Kita untung dari market, bukan dari titip perlu kita boleh guna untuk enjoy, untuk up kita punya lifestyle. So ini adalah 4 chapter yang paling penting dekat dunia ini. Kenapa orang kaya semakin kaya? Kenapa orang miskin semakin miskin? Because mereka tidak sedar. Because mereka tidak sedar kepada pendidikan kewangan. Okay. So okay. I bagi hari ini Sifu nak buka dulu, bagi you orang sharing dulu. Okay, lepas itu Sifu akan start dengan yang pertama. Chapter 1 Okay. So okay. First kita jemput Rawani. Yes, Rawani nak share dulu. Okay. Mari. Okay. Wah, hari ni saya berjaya dapat first. Okay, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning semua jutawan-jutawan BO International. Okay, so Alhamdulillah hari ni dah 21 hari bulan, dah nak masuk tahun baru 2021. Kita excited tak nak masuk 2021? Okay, semalam saya dapat peluang untuk coaching Alujab Circle tentang goal setting 2021. So masa saya prepare slides tu kan, apa yang saya perasan, goal yang saya buat 2 tahun lepas dan setahun lepas, semuanya dah dapat. Semuanya dah dapat tau. Kita kena buat tau. Goal tu bukannya kita cakap-cakap je. Kita kena tulis. Lepas tu tulis tu bukan setakat tulis nombor 1, 2, 3, 4, 5 kan. Kita siap buat bulatan lah, siap buat table lah. Lepas tu kita buat vision board. Tapi dalam vision ada impian, ada goal dalam forever, alhamdulillah dapat semua. Okay, and then goal untuk hidup, maknanya impian hidup, impian 2020 ni ada dua lah yang belum dapat, iaitu nak pergi travel kan. Tak dapat. Tapi rupanya bila kita still percaya, kita pasti akan capai impian kita dan kita bekerja untuk capai impian, rupanya kita dapat yang lagi bagus daripada impian tu tau. Contohnya tak dapat pergi travel kan, tapi dengan izin Allah bagi, itulah saya dapat terbeli 1 biji rumah lagi yang saya kan, itu yang excited juga ni nak dengar Sifu punya financial intelligence punya chapter ni kan. And then tak disangka juga sebab yang nak beli rumah tu tak ada masuk dalam syaratan impian tau. Tapi itulah Allah ganti kan. Lepas tu lagi satu, target cuma nak F2D level 1, tapi dah dapat dah sampai level 2 kan. InsyaAllah on track level 3 bulan ni. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi itulah, jadi kita kena percaya je yang apa saja yang kita nak, Allah pasti bagi. Kalau benda tu kita belum dapat,
Allah mesti ganti yang tempat daripada tempat lain punya. Percaya tak benda tu kan? Contohnya katakanlah dalam tahun 2019 saya belum dapat CBM kan. Tapi saya tak sangka pun masa tu dapat Solid Manager dan masa tu dapat downline yang Solid Manager juga. Itu kan seronok kan? Maknanya memang Allah bagi. Tu kena percayalah. Lepas tu kalau nak tahu tahun 2019 Kak Wani punya total CC cuma 690 saja. Tapi mana nak sangka tahun ni dapat bukannya 1,500 saja tapi lebih dah nak masuk 1,700 dah. Kan? Jadi lepas tu dapat pula satu CBM. Kalau sebelum ni kau ni nampak kalau jadi CBM level 1 dapat CBM check dalam mungkin 4,000 USD atau 5,000 USD macam tu kan. Tapi itulah 2019 belum dapat, tak apa. Okey, kita buat lagi 2020 ni disebabkan bawa satu downline yang CBM, insya-Allah USD check tu dalam belas ribu. Kan? Siapa kan macam itulah. Jadi kita mesti kena ada target berapa dan kita kena lukis dan kita kena tengok setiap hari. Itulah kita punya ni. Tapi action dia pun mesti adalah macam kau ni just nak bagi tahu apa yang kau ni action setiap hari without tak ada culas-culas lah. Okey, mesti setiap hari cakap dekat diri sendiri, aku CBM yang hebat, aku speaker yang hebat. Kena cakap kat diri sendiri, aku pasti boleh. Aku pasti boleh. Aku pasti capai F2D. I am F2D level. Masa tu kau ni selalu cakap F2D level 1 achiever. I am F2D level 1 achiever. Memang kena cakap setiap hari, bangun tidur tu sebelum nak solat subuh tu dah cakap dah dekat diri sendiri. Lepas tu bersyukurlah, kena bersyukur alhamdulillah masih hidup. Samalah yang macam Sifu ajar gratitude tu kan. Itu memang powerful sebenarnya. Okey? Itu tindakan dia setiap hari dan bukan sehari sekali lah. Lepas tu malam dia pula sebelum tidur bayangkan kita CBM. Lepas tu kita bayangkan juga downline kita CBM. Lepas tu kita bayangkan kita dengan upline kita dengan downline kita sama-sama ambil check CBM. Kena rasa seronok dah happy lah. Itu yang kau ni buat lah. Setiap hari untuk naikkan semangat dan energi tau. Sampai itulah alhamdulillah. Kan memang ramai orang cakap bila kita buat macam tu dia akan jadi betul-betul. Memang ramai orang buat macam tu. Jadi kita kena buatlah dan percaya. Okey, itu. Lagi satu daripada segi marketing, of course lah kalau tengok kau ni punya FB, kau ni banyak share bagi awareness betapa bestnya buat bisnes. Berbanding dengan makan gaji. Okey, contohnya kita dapat time freedom, dapat buat duit dan dapat tolong ramai orang. Itu yang kita kena bagi tahulah dekat FB kita. Lepas tu kita kena banyak tunjuk result kita. Walaupun kita jual seketul aloe lips, kita kena tunjuk result. Okay, and then downline kita walaupun dia jual seketul aloe lips, kita kena tunjuk result dia. Okay, supaya dia lagi bersemangat. Bila upline dia show result dia, dia pun memang bersemangat. Share dia punya FB post ya. Kau ni yakin ramai orang yang buat macam tu dan dia pun memang dapat result. Okay, and then result tu lah termasuk result sidelines, apa-apa saja result yang dalam forever ni lah kan. Yang mana kita rasa happy tu, yang semua lah kita rasa happy kita share. Okay. And then kita kena tunjuk kat orang yang kita pandai ajar bisnes. Kita pandai ajar orang buat duit RM1,000 atau RM2,000 cukup. Sebab ada orang sebenarnya asal dia macam Kak Wani nak RM500 je. Dia rasa okey boleh kot Kak Wani boleh ajar ni aku buat income aku nak extra 500 je. Kan? Tapi bila dia dah join kita ajarlah dia macam mana nak buat lebih banyak. Okey? So kita tak payahlah tunjuk kita boleh tak perlu, boleh sesekali boleh tapi tak perlu nak tunjuk yang kita boleh bagi income, boleh ajar income ratus ribu, puluh ribu kan. Dia sebenarnya kita tunjuk orang tu kita boleh ajar orang buat extra duit RM1,000 atau RM2,000 pun dah okey sangat dah. Ya, dah dapat menarik ramai orang. Sebab ramai orang belum ada mindset yang besar. Jadi tapi at least dia adalah mindset RM1,000 RM2,000 tu. Okey, itu je lah Kak Wani nak share hari ni. Doakan kau ni doakan semua orang capai impian, semua impian korang tahun 2021 dan apa lagi yang cakap dan kena banyak-banyak contribute dekat forever ya, kena give back dan kena banyak itulah kena fikir the more we give
the more we get, and kau ni tambah satu lagi, the faster we get. Okay, thank you semua. Okay, thank you. So Sifu nak semua okay, kita sudah mau masuk tahun 2021. Tapi sebelum kita masuk 2021, walaupun tinggal dalam 10 hari, tapi Sifu nak semua kena finish strong. Okay, kita kena habiskan tahun ini dengan semangat yang tinggi, pencapaian yang maksimum. Okay, so kita berjuang sampai saat terakhir. Okay, untuk tahun ini. Okay. Thank you Rawani punya sharing. Okay, next kita ada Ustaz Zamzam. Okay. Yes. Pagi Sifu. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Okay, alhamdulillah wa syukurillah. Sekarang saya ada di Lahad Datu bersama Ustaz Din, Kak Ila, bersama Ustaz Sufian. Bersama dengan Ustazah Fauziah, CBM semua ni alhamdulillah. Awal akhir bulan lepas Ibu Michelle bagi tahu Ustaz Zamzam kena turun Lahad Datu. Jadi saya pun datang sini dan yang lebih best lagi, dua upline saya, dua mentor saya turun bersama saya. Jadi memang kita nampak live sebab kita jauh, jarang jumpa. Sekarang ni tak sama bila kita sohbah sekali, safar sekali, tengok sekali. Macam mana dia orang buat memang luar biasa. Jadi apa yang saya nak share kat sini adalah dalam bisnes ni kita kena terima perubahan dan sedia untuk berubah. Saya alhamdulillah insya-Allah Sifu next ni sikit lagi insya-Allah dalam 2-3 hari kita akan selesaikan saya punya CBM saya yang pertama. Malam tadi kita meeting sampai pukul berapa tak tahu. Pergi jumpa orang, cari orang ni pagi ni Kak Ila dia buat stand muslimah saja. Jadi saya dengan kawan-kawan ni duduk kat hotel je, tunggu kat sini sambil tengok sebab muslimah semua kan. Jadi memang luar biasalah nampak dia orang kita punya kasih sayang, mahabbah. Yang lebih best lagi semua lepas ni kita orang nak pergi ke Pulau Sempurna. Satu pulau tu dia orang panggil kami nak kumpulkan satu kampung Sifu. Saya pun pedih macam mana dia kata kami akan siapkan boat bawa tadi kita orang semua pergi satu pulau nama Pulau Bum. Kita nak bom pulau tu. Jadi antara yang saya sangat gembira lah lagi adalah banyak ustazah terutama rumah saya sendiri, Ustazah Mariam, dia pun dah boleh take over. Apa yang saya nampak sebelum ni, tim saya ni bila akhir tahun mereka banyak khuruj fi sabilillah 40 hari. Jadi dia agak macam stuck sikit. Tapi bila saya ubah, kita fokus kepada muslimat ataupun binti ni, perempuan-perempuan ni, dia punya momentum lagi laju Sifu. Jadi macam semalam pun saya tak sangka memang ramai betul datang. Dah 2-3 kali dah. Daripada hari pertama datang, dah 3-4 kali majlis. Memang ramai datang. Jadi, saya sangat gembira, seronok. Kita rasa nak tolong orang. Dan dia orang sampai satu pulau tu nak, kita pun dah risau dah. Satu pulau macam mana nak cover. Sebab PKP kan, nak jaga SOP dan sebagainya. Tapi saya rasa benda baru bila kita sama-sama duduk sekali belajar dan rupanya Forever ni sangat senang, sangat mudah. Dan memang kita niat nak bantu banyak orang lain. Alhamdulillah. Sampai daripada malam tadi ramai orang WhatsApp saya, kat mana nak datang, mereka nak datang, nak tengok sekali dan sebagainya. Ini antara satu kesyukuran lah. Dan doakan semua kat dalam Tepa Yakin ni, saya doakan semua berjaya. Dan saya pun doalah kali CPM saya yang pertama, insyaAllah. Itu je sebab saya nak share. Okay. Thank you. Okay, kita ada 264 orang sini ya. Kita semua doa Ustaz capai CPM yang pertama dia, okey. Dia sudah capai rookie ini tahun. So kita mau tambah lagi ya, dia punya pencapaian lagi, okey. So ini adalah doa kita dan memang I sangat happy lah dengar. You cakap you mau conquer itu pulau. You tahu you macam itu siapa? Itu Iskandar Zulkarnain, you tahu dulu itu general tahu. Wah, sampai mau menawan itu satu pulau punya. Itulah semangat. Semangat buat bisnes pun sama. Kita mau ada impian yang besar. Okay? So kita thank you Ustaz punya sharing. So okay, next we have guests from overseas ini. Yes, Alung Tia. Yes. Assalamualaikum. Yes. Apa pagi Sifu? Kali ni sejuk. Sejuk winter winter, you know, ada snow 2-3 hari lepas, you know.
Okay semua. Anyway, I nak share satu benda je hari ni. It's about believing. You have to believe in yourself and also you have to believe you punya downline. Okay, once you dapat macam I kan, once I punya target semua kat Malaysia. I punya downline semua kat Malaysia. Kan? So bila you kat overseas and then downline you kat Malaysia, setiap orang kan yang you pilih tu adalah orang tu dah terpilih tau. Allah dah pilih dah. Yang Allah yang dah bagi dah. Yang tu yang you punya downline kan. Setiap downline tu dia ada dia punya specialty dia sendiri. Macam I punya downline ni, cyclist, ada jogger, yang ada fighter. So you sebagai seorang leader ni tak kira apa-apa dia punya masalah, you sebagai seorang leader, Tuhan dah bagi kat you tanggungjawab untuk lead dia orang. So you kena ambil, you tak nak terima ke tak terima ke, tanggungjawab you. Kan? So masalah apa yang you ada di bawah you tu you. Maksudnya you kena ambil tanggungjawab tu. Once you ambil tanggungjawab tu kerana Allah, kan? Allah akan bantu you. Semangat you kena ada, semangat you. And then you kena tolong orang bawah you kan. You tarik satu. Bila diorang berjaya, kita berjaya. Tapi kita kena push orang tu. You have to believe in them. That's the first thing. Because masalah sekarang ni kan, so orang tak believe kita punya bawah ni. Yang tu. You macam was-was. Macam for example, I kan, dia was-was dengan I. Kalau I cakap I nak buat benda tu, you have to believe in me. Itu penting. And you have to believe in your downline kan. Bila you letak semangat tu, pagi-pagi you letak semangat tu, dia akan naik semangat. Bila naik semangat, dia akan push daripada bawah. Itu yang I believe. Itu saja I nak share hari ni. More kepada you have to believe in yourself and also have to believe in your people. That's it. That's how. Benda tu akan jadi tsunami punya. Once you put that, you're going to be tsunami, you know. That's what it is. That's all, Sifu. That's all. Okay, And, thank you. strong. Okay. So kita thank you our sharing from overseas. Okay, thank you for your sharing. Okay, next kita ada Shakila Ali. Ada Shakila. Ada Sifu ada. Okay, baik. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Selamat pagi Sifu. Pagi. Saya S. Syakila. Terima kasih pada semua kerana beri peluang pagi ini untuk sharing. Selama ni saya jadi CCTV saja Sifu. Alhamdulillah saya rasa bersyukur sangat dipanjangkan umur, diberi peluang kesihatan yang baik. Saya rasa bersyukur kerana saya jumpa produk Forever yang dapat sembuhkan sakit gastrik saya alami selama 12 tahun Sifu. Dari umur saya 12 tahun. Saya dah sakit gastrik Sifu. Saya selalu memang makan ubat. Bila sakit saya akan makan ubat lah. Saya join Forever dah lama Sifu, dari 2015. Tapi saya masa tu saya ambil produk Forever, saya mungkin ada healing process. Saya jadi badan jadi letih, saya tidur saja, saya tak boleh nak buat apa-apa. Jadi saya stop sebab anak-anak masa kecil masa tu lagi saya nak uruskan mereka semua sebab saya ibu tunggal Sifu. Suami dah pass away. Okay, jadi saya stop. Dan bulan Disember 2019 saya start balik. Saya start benda yang sama juga jadi. Jadi saya stop balik sebab budak dah nak sekolah. Saya kerja ambil dan hantar budak sekolah Sifu. Jadi saya stop. Kebetulan PKP pada bulan 3 saya start balik, saya nekat untuk ambil balik produk Forever sebab saya dah tak tahan. Sakit saya semakin teruk, gastrik saya makin teruk. Saya makan ubat pun tak hilang. Saya ambil dalam masa 2 botol, alhamdulillah. Gastrik saya pulih, hilang. Sampai sekarang alhamdulillah saya dah tak sakit gastrik lagi. Saya rasa bersyukur sangat-sangat atas dorongan dan sokongan upline saya Puan Laila dan Kak Siti Azizah yang banyak membantu saya untuk saya jadi VIP pada bulan 7. Saya jadi VIP pada bulan 7. Alhamdulillah sekarang saya baru ada 3 nervous bawah saya. Saya sebenarnya kalau boleh nak tolong bantu kawan-kawan untuk lebih sihat. Impian saya untuk buat semua orang sihat dan saya dapat bantu keluarga saya dapat bebas hutang, saya dapat keluar dari masalah kewangan, saya dapat tolong ibu saya. Sedihlah Sifu. Saya nak semua orang yang dalam ni doakan kejayaan saya
Doakan impian saya tercapai. Doakan saya berjaya Sifu. Doakan saya dapat menolong orang yang sakit, saya dapat tolong orang yang semua orang sihat Sifu. Doakan saya walaupun saya tak sempat nak tolong suami saya untuk sihat, arwah suami saya untuk sihat, doakan saya dapat bantu orang lain untuk sihat Sifu. Thank you Sifu. Doakan saya harap semua dapat doakan saya berjaya. Thank you Sifu. Yes, amin. Okay. So kita thank you. You tengok Shakira, ini sangat bagus. Ini sangat baik. Kalau you untuk mula dekat Forever Living, you tengok, you nampak tak? Shakira sudah ada satu big why. Dia sudah tahu kenapa dia nak buat Forever Living. Ini sangat penting. Ramai orang dia kenapa macam dulu dia pernah join, kenapa dia tak gerak, tak jalan, because masa itu mungkin dia tak nampak ada big why lagi dekat bisnes ini. Tapi kalau sudah nampak big why, itulah masanya bermula you business akan jadi meletup. Okay. So kita thank you Shakira punya sharing. Okay, next kita ada No Azlina. No Azlina ada? Ya, ada Sifu. Okay. Okay, pagi. Pagi. Assalamualaikum. Saya nak Azlina apply Alex. Perkara saya nak saving hari ni, nak bersyukur saya sekarang dapat kesihatan yang baiklah. Keluarga pun, anak-anak pun sihat. Walaupun saya masih baru, tapi saya bersyukur dapat join Forever. Banyak ilmu yang saya dapat. Dalam Forever ni saya boleh sekarang ni boleh sikit-sikit baru berniaga dalam Forever. Cuma saya nak minta doa lah semua. Saya dapat manager tahun depan. Kalau boleh awal tahun depan dalam bulan lahir saya. Saya ada impian untuk tolong keluarga saya lah untuk sihat dan kawan-kawan saya. InsyaAllah saya akan belajar lagi untuk lebih pandai bercakap dan sharing lagi. Itu sajalah Ibu. Okay. Okay. Ya, kita semua doa nanti birthday month bulan Mac akan capai manager untuk No Azlina. Okay, thank you for your sharing. Okay, next kita ada Salma Jamil. Salma ada? Ada Sifu ada. Okay. Assalamualaikum. Pagi Sifu. Yes, pagi. Saya Salma Jamil dari Pasir Gudang, dari Al-Hujab Circle. Bawah Mahfuzah, manager Mahfuzah. Saya nak ucapkan syukur sangat-sangat. Pagi ni masih sihat, masih dapat peluang untuk kongsi dalam Tempayaki. Satu lagi saya nak rasa macam happy sangat hari ini. Untuk pertama kali saya buat order online Sifu. Sebelum ni saya pergi center je, saya belum pandai dan Sifu Azhar selalu cakap dengan saya kena buat, kena buka online banking kan. Saya cuba hari ni, ya Allah seronok sangat-sangat. Saya dah buat. Saya dah tunaikan janji saya pada Sifu Azhar. Saya dah first time saya buat order online, rasa macam ya Allah seronok sangat-sangat Sifu. Dan semalam saya dapat kongsikan sharing dengan orang daripada Pontian. Saya pergi ke Pontian untuk sharing Menafa produk. Dan saya dapat saja 2 orang Sifu, 2 orang AVO yang join dengan Forever. Dan pagi ni Sifu ada orang datang ketuk pintu nak tanya produk untuk gastrik kronik. Dan alhamdulillah Sifu, dia join ahli juga dan saya rasa macam bersyukur sangat-sangat. Sekarang ni orang dah nampak saya Salma Forever dan diorang cari saya di rumah. Sifu. Sebelum ni saya adalah orang yang sangat-sangat pemalu dan tak berani bercakap dengan orang ramai. Tak tahu nak cakap macam mana, tapi sekarang saya lebih bersemangat, saya lebih berani untuk berjumpa dengan orang, untuk tolong lebih ramai orang Sifu. Ini semua atas tunjuk ajar dan bimbingan daripada Sifu Azhar. Terima kasih banyak-banyak Sifu. Doakan saya capai, saya nak hampir 300 orang dalam Tempayaki hari ini. Doakan saya untuk capai manager 2 Januari 2021 Sifu.
Okey, terima kasih Sifu. Okey. Wah, Sifu sudah nampak ada ramai manager akan dilahirkan ah. Belum masuk 2021 tengok. Oh, ramai sudah Januari ada, Mac ada. Okey. So kita semua doa bagi Salma, okey, boleh capai impian dia. Okey. So next ini kita ada CBM terkini CBM yang terkini kita. Okey, Lila. Yes. Okey. Assalamualaikum pagi semua. Dengar tak ni? Dengar. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah dapat tembus dekat dalam Tempayaki ni. Bukan calang-calang tau, orang boleh dapat masuk dalam ni tau. Siapa yang terpantas saja. Okey. So alhamdulillah Sifu sebab masih lagi sangat bersemangat setiap hari di Forever ni, dan thanks Sifu dah terlalu banyak leverage semua kelas-kelas BY dan juga kelas-kelas di HQ, dan selalu memang pull banyak-banyak downlines masuk dalam kita punya ni lah kelas. So berita baiknya alhamdulillah 64 bulan 64 bulan di Forever ni baru Allah izinkan untuk CBM, dan dalam masa 60 bulan complete F2D. So dalam masa 64 bulan tu sebenarnya terlalu banyak kita up and down kan. So the best thing kita kena, yang banyak sangat kalau kita masuk Tempayaki ni banyak tips, kena believe, kena macam-macam lah kita dapat tips kan. Tapi yang paling penting kalau macam yang dah agak lama tapi belum dapat result lagi is kita punya attitude. So attitude is sangat-sangat power. So kita nak berjaya ni dengan semudah katakan nak je kan. So bila kita kata nak tu semua cabaran tu kita boleh tolak, kita kena terus move forward lah. So next kita kena ada dalam circle yang positif selalulah. Abaikan kawan-kawan yang belum nak positif, lepas tu selalu masuk dekat kelas, especially kelas Tempayaki ni. Paling senang kita nak panaskan kita punya ni semua tu lah. And seterusnya Kak Ilana, ada berapa orang dalam ni Sifu? Dalam 300, ada 300 tak? Dekat 300 orang kan? Doakan manager Kak Lila, Mahfuzah binti Muhammad Noor, settle CBM dia juga ada dalam balance dalam 50cc je lagi, tak banyak pun. And doakan adik Mahfuzah Muhammad Noor, Kamaria binti Muhammad Noor, solid 600cc. Okay? So itu je Sifu. Thank you. Okay, thank you. Okay, memang 50cc tak banyak. Okay, because bila you mau 3 hari pun boleh 50cc. Okay, yang penting itu intention. Okay, so kita tanya kepada Lila because dia sudah capai CBM walaupun dia ambil masa dalam 64 bulan. Tapi Sifu nak bagi tahu macam Jackie ambil 10 tahun baru CBM. So memang tak lambat. Macam mana pun yang penting itu finish line CBM ada dalam kepala kamu. Okay, itu yang penting. You mesti sentiasa ingat itulah target kita. So kita thank you Lila punya sharing. Okay, next kita ada Najiha. Najiha ada? Okay. Ada Sifu ada. Okay, baik. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, pagi-pagi Sifu. Pagi. Okay, sekarang saya nak buat sharing sikit je. Pertama, saya bersyukur sebab saya dapat pecahkan tembok. Okay, ini first time saya buat sharing. Okay. Okay, dan bulan ni adalah bulan kedua saya. Dan dah ada 3 orang VIP bawah saya. Okay, dan yang kedua, dan saya bersyukur sebab saya dapat yakinkan ayah saya untuk teruskan minum ABG walaupun sekarang ayah tengah healing krisis. Okay, dan sekarang ibu saya tengah sahut cabaran buat LO8. Hari ni hari ketiga. Okay, dan saya nak minta doakan semua. Semoga saya dapat capai CBM sepantas yang mungkin walaupun sekarang saya baru AS.
Okay, dan yang terakhir saya nak ucapkan terima kasih kepada upline saya Kak Nadia Salmin sebab kenalkan Forever kepada saya. Okay, dan juga saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mentor saya Kak JLT Yusida Osman sebab sentiasa bagi support dan juga ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat hari-hari. Okay, Sifu, ini saja sharing saya pada pagi ini. Terima kasih Sifu, doakan saya semua. Yes, amin. Okay. Thank you yes, first timer. Sangat menggalakkan Sifu orang yang first time sharing. So kita thank you Najiha. Okay. So next kita ada Syamsina Lokman. Ada? Syamsina Lokman. Ada tak? Ada. Okay. Okay. Assalamualaikum semua. Very good morning Sifu. Yes, morning. Pagi ni saya nak sharing pasal, this is my first time sharing, tapi saya nak sharing satu je. Okay, apa yang saya nak share ialah bila kita bangun tidur, selepas kita bersyukur kerana kita baru bangun tidur, kita bersyukur dengan keadaan sekeliling kita, kita niatkan dulu apa yang kita nak lakukan. Contohnya kita nak buat Forever ni, atau kita nak lakukan tugas kita sebagai seorang ibu. Kita niatkan dulu di awal pagi, sahaja aku melakukan Forever ini, melakukan bisnes ini, niat kerana Allah Ta'ala. Niat kerana Allah. Sebab kenapa? Kalau kita niat kerana Allah, kita akan lakukan semua itu dengan sabar. Maknanya kalau ada cabaran yang datang, ada persoalan, ada cabaran dari diri kita sendiri pun, tapi kita niat, kita buat ni kerana Allah Ta'ala, kita nak sesuatu beri kebaikan kepada orang lain. Okay. Dan itu saja sharing saya buat pertama kali ni, dan saya akan terus keep sharing lah. So dalam pagi ni, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada saya punya Sifu, iaitu Sifu Rawani dan Sifu Hamizah, Kak Hamizah, kerana mereka sentiasa support we all dalam Al-Ujab Circle ini, terus keep going. So jangan berhenti untuk terus bantu orang lain. Okay, itu saja. Terima kasih. Bye. Okay. Wow. So Tania kita punya first time sharing, okay? Thank you. Nampak kena sabar because niat kerana Tuhan kita nak tolong orang. Ini sangat bagus ini. Okay? So next kita ada Izzat Ismail. Ada? Assalamualaikum, selamat pagi semua. Yes, pagi. Yes, selamat pagi. Jadi pertama sekali kita nak syukur sebab kita duduk dalam circle yang sangat best lah. Kita ada grup BOI, kita ada grup Tim Ahbab, kita grup Aziad. Sekarang ni grup Aziad, grup tengah berkembang seluruh Sabah. Kita doakan semua sama-sama Ustaz Zamzam akan capai dunia CBM dalam sikit masa lagi. Dan kemudian saya juga syukur sebab kita ada leverage kelas Sepayaki, kita ada kelas GEP yang BOI dah sediakan, kelas-kelas yang banyak dah disediakan ni semua ada dekat YouTube dan kita available untuk akses bila-bila masa. Dan sebenarnya tak ada alasan kalau kita ni tak ada ilmu. Jadi kita nak kena upgrade. Saya selalu ingatkan diri saya supaya kita ni selalu upgrade diri, supaya kita dapat ilmu-ilmu baru, kita share ilmu-ilmu baru, kita macam Datuk punya video pun selalu tengok. Dan bila kita pilih FLP ni kita nak kena yakin walaupun kita belum menang tapi kita tak kalah. Kita belum menang pasti kita tak kalah. Dan kita ada harapan untuk menang lagi. Kemudian saya syukur juga sebab saya punya wife sekarang dia dah buat Facebook sendiri. Nah, sebelum ni kami share Facebook, jadi mungkin networking tu belum cukup besar dan lepas ni dia dah start, kami nak start connect balik dengan family. Dia nak connect dengan kawan-kawan dia, nak connect dengan family. Supaya apa nanti orang makin nampak kita pun duduk dalam kelas Facebook marketing yang Kak Miza buat hari tu, BOI sediakan. Kita sangat banyak belajar daripada kelas-kelas macam tu dan insyaAllah lepas ni kita akan pergi lebih jauh lah. Dan saya sentiasa nak jaga tim lah
sekarang ni saya dalam proses macam mana saya nak elevate team, saya nak gerakkan team saya. Dan alhamdulillah syukur team saya sekarang ni ada, walaupun saya dalam kuarantin, saya tengah standby untuk masuk kerja, nak kena naik offshore. Saya kena kuarantin tapi team saya masih dapat gerak. Diorang ambil stok yang ada dekat rumah, diorang pergi center sendiri, dan insyaAllah mudah-mudahan saya boleh capai manager saya bulan ni insyaAllah. Semua doakan saya capai 100 cc bulan ni insyaAllah. Okey, terima kasih itu saja Datuk. Yes, okay. Thank you. Kita thank you Izzat sharing. So kita doa Izzat boleh capai manager bulan ini juga. Okay. So next kita ada Taqiyuddin Azmi. Ada. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih Sifu. Yes. Saya Taqiyuddin dari tim Al-Ujab Circle. Hari ini saya nak kongsikan kesyukuran saya. Alhamdulillah saya berjaya, minggu ni saya berjaya bawa keluarga saya join forever. Kakak saya 2 orang join bawah saya. Sudah isi online di depan? Jadi benda yang paling memujakan dalam hati saya adalah apabila kakak saya amalkan aloe vera gel. Lepas dia amalkan aloe vera gel tu, dia ada masalah kulit muka, dan lepas tu dia amalkan setiap hari dan badan dia makin sihat dan kulit dia tak naik teruk macam dulu. Sebelum ni saya pernah ajak dah tapi dia belum rasa nak join. Jadi saya tetap bertahan sebab saya yakin ni platform yang terbaik. Jadi kakak saya dah nampak, dia kata lepas ni mungkin dia akan berubah untuk pakai, akan save duit dia untuk guna produk-produk forever. Dan skincare pun sebelum ni dia amalkan produk skincare daripada MLM lain. Tapi dia kata yang dia terkejut apabila dia amalkan forever dengan skincare MLM lain. Dia kata produk forever tak bergaduh dengan skincare tu. Sebab dua-dua daripada bahan yang alami, bahan semula jadi kan. Jadi itu kesyukuran saya yang pertama. Sebab saya join forever ni pun Allah izinkan sebab dia VIP kan saya. Dia bayar saya untuk dapat start your journey pack. Jadi saya sangat bersyukur dia rasain nikmat lidah buaya yang sangat-sangat ajaib ni kan. Jadi saya target untuk 10 cc insyaAllah, dan saya harap sangat saya dapat capai supervisor sebelum bulan Februari. Dan saya sangat bersyukur berada dalam tim BOI, tim Al-Ujab Circle yang sangat positif. InsyaAllah saya akan target to the moon insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Okay, kita semua doa adik kita Taqiyuddin capai supervisor bulan depan. Okay. So next kita ada Priyaningsih Lan. Ini. Wah, ini panjang nama. Priyaningsih Lan. Ada tak? Hello? Okay, kalau tak ada, kita move on kita move on ke, okay, ini Koksun. Okay, Koksun. Tak dengar, Koksun. Hello. Yes. Hai, selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Okay, pagi. Okay, saya dekat luar. Okay, so saya nak sharing sikit. Saya hari tu kan saya ada satu berita bagus sebab apa? Saya bulan ni saya bulan kedua dan saya telah hari tu saya telah capai 50 cc pada tengah bulan minggu lepas lah. Okay, so lepas tu saya bagi tahu Sifu saya nak tukar saya punya target. So akhirnya saya sudah tukar kepada target 100. Okay. So saya pun tak fikir banyak. Okay, saya cuba untuk capai saja. Saya percaya. Okay, kalau saya hari-hari saya percaya. Okay, nanti Tuhan akan bagi saya.
benda yang saya nak. Okay, so saya minggu lepas saya telah cuba untuk approach ramai orang juga lah, try to approach. Okay, sampai sekarang saya punya sisi masih ada sedikit jarak lah dekat 100. Okay, so saya dan saya semalam saya pun ada join teppanyaki. Okay, saya rasa sangat semangat tau semalam punya teppanyaki. Okay, so walaupun saya masih ada sedikit jarak, okay, untuk nak capai 100, okay, so saya saya tak akan give up sekarang. Okay, saya akan cuba lagi sampai saya capai, dan saya berharap semua orang dekat sini, okay, ada berapa orang sekarang? 300. Handphone hari ni pakai handphone. Berapa orang? 315. 315. Dan saya perlu tenaga you orang, saya perlu doa you daripada you semua orang. Saya harap saya boleh capai ajaib kan, miracle tu ajaib betul. Saya boleh dapat mencipta ajaib ni, okay, dalam bulan ni. Okay, so okay, harap terima kasih ya atas semua orang punya doa ya. Okay, nanti bulan akhirnya tunggu saya punya berita baik ya. Okay, so dan saya juga berdoa untuk semua orang 315 orang dekat sini. Okay, bulan ni bulan terakhir. Okay, you orang pergi buat saja, percaya apa yang you orang boleh capai. Okay, pergi lantas saja. Okay, so saya dekat sini akan doa untuk you orang. Okay, you orang pasti boleh capai juga. Okay, kita sama-sama capai. Okay, ajaib dalam forever living. Okay, so see you at the top. Okay, everybody. Okay, so thank you. Okay, Koksun last month first month dia mula buat forever, so dia capai 25 cc first month solid supervisor. So this month Sifu cabar dia masuk gear 1 50 cc. So kita tak sangka pada pertengahan bulan saja dia sudah settle gear 1. So dia call Sifu cakap nak tukar gear. I cakap okay, go ahead. So mau tukar gear 2 ke gear 3. I cakap okay lah, terus pergi gear 3 lah. Terus pergi 100 pun tak apa. Sampai bila dia gear 2 dia dapat 75. Tapi kalau gear 3 dia capai 100 dan dia akan naik manager juga. That's why I cakap okay lah Sifu cabar dia. So you terus pergi gear nombor 3. Okay, terus you boleh capai you punya manager. Okay, so kita semua doa bagi Koksun. Okay, ini bulan tinggal 10 hari lagi, dia masih kurang I rasa dalam 40 cc lah. So dia boleh capai dia punya target. Okay, thank you Koksun. Okay, next kita ada Tengku Izaria. Ya. Yes. Lai sangat sangkut Lai. Tak dengar. Halo. Lai sangkut, Lai. Okey tak? You cuba. Halo. Tak boleh. Okey. Sorry. Tak dengar. Itu suara sangkut. Hello, morning. Dengar tak? Okey. Macam ini okey. Okey, dengar tak sekarang? I tutup my video. Okey, boleh. Alamak, tak dengar. Teruskan. Hello. Dengar. Dengar tak, Datuk? Okey, dengar. Line sangkut. Yes, tadi sangkut. Sekarang okey sikit. Jalan. Tengok apa dah, sebab on the way. Tapi boleh dengar je sekarang tak? Okey. Cakap boleh. Teruskan. Okay. I first of all, I nak bersyukur. Okay, first of all, I nak bersyukur pasal I nak bersyukur pasal I start daripada I cakap Hello. Okay.
Hello, Ya, putus. Datuk. Ya. Okay. I nak bersyukur because daripada I start bulan 6 SVIP, lepas tu bulan 11 I dapat jadi manager. Lepas tu bulan 12 Datuk baru I tahu income as manager. Wow. Rupanya tak rugi kita berusaha untuk sampai ke manager. I mula-mula impian I cuma nak sampai assistant manager sahaja. Tetapi been push. Halo. Halo, tak dengar. Hilang sudah hilang. Okay, tak apa. So, okay. Because Sifu nak nak ambil sedikit masa untuk bagi tahu semua tentang yang tadi Sifu sebut. Yang first chapter, okay. So Sifu nak tahu, you orang nak dengar ini ke you nak kita ada lagi 4 orang nak share. So kalau you nak Sifu share, you tekan 1. You mau 4 orang share, you tekan 4. Okay. Wah, you orang tak nak kasih chance kawan kita share semua mau 1. Okay, kalau mau 1 then so yang tak sempat share itu jangan kecewa So nanti Rabu you ambil kesempatan untuk share nanti. Okay. So Sifu nak share tentang yang first okay. Tadi Sifu cakap orang kaya dia mesti tahu financial intelligence. So financial intelligence yang pertama adalah bagaimana orang kaya cari wang. Bagaimana orang kaya untung wang. So you kena faham orang kaya dia punya otak dia bukan mau wang kecil tau. Dia bukan mau wang kecil. Dia mau wang yang besar. Okay. So kalau you datang for a living, you tengok semua FBO di sini kita ada dalam 300 lebih orang di sini. Tapi Sifu percaya bukan semua orang datang for a living, you mau wang yang besar. Okay. Mungkin you datang sini ada orang dia nak 500 saja sebulan. Atau yang nak 1000 saja satu bulan. Okay. Itu pun okay. You kalau nak wang tak banyak, memang senang you boleh dapat. Tapi Sifu nak bagi tahu kamu semua di sini, dekat for a living, you bukan saja boleh wang yang kecil. You sebenarnya, you boleh dapat wang yang sangat banyak. Okay? Orang kaya dia untung wang, you kena faham, dia mesti guna satu cara. Itu panggil leverage. First, dia mesti ada rangkaian. Dia upah pekerja, okay? Dia leverage masa orang lain. Okay? Dia mesti guna leverage orang yang kaya. Itu sebab business forever, dia adalah satu bisnes yang paling senang tau. Paling senang kita boleh buat leveraging. Kenapa? You tak perlu bayar upah, you tak perlu bayar gaji, tapi you boleh bina satu rangkaian yang besar. So itu sebab dekat network marketing itu adalah satu tempat yang semua orang nak jadi kaya, dia boleh datang. Okay, dekat forever, dia boleh datang ke forever living. Dan benda ini you susah mau lakukan dekat insurance ke, jual kereta ke, jual unit trust ke, you memang susah. Because Sifu pernah jual keluarga Sifu jual kereta. So Sifu pernah jual insurance, Sifu pernah jual unit trust, macam-macam Sifu pernah cuba. Okay? Tapi bila Sifu nampak, Sifu kaji MLM, Sifu lepas tu Sifu ambil keputusan Sifu nak cari satu MLM yang paling best di dunia dan Sifu nak fokus itu business. Sehingga Sifu dapat forever living, Sifu buat sampai hari ini 24 tahun. So you nampak tak? Because ini business yang you memang susah you mau cari tau. You boleh dapat ramai orang tapi you tak perlu bayar gaji. Okay, ini leveraging. Orang yang orang kaya kalau nak cari wang besar, nak untung wang, dia mesti guna leveraging. Cara yang paling baik adalah apa? Adalah dekat network marketing. Dan company yang terbaik, of course, Sifu sudah kaji. You jangan cabar Sifu. You kalau buat lain company, you mau you boleh datang jumpa Sifu. Okay, you jangan cabar saya.
Forever adalah syarikat MLM yang terbaik di dunia. So ini yang Sifu nak cakap. Okay, MLM dia ada satu benda yang baik. Sifu actually sebelum Sifu join buat network marketing sebelum Sifu mula cari Forever dan join, Sifu pernah fikir Sifu Sifu nak buat franchise business. Because franchise business dia dia ada satu formula, dia duplication. Macam McDonald, KFC, semua ini Kopitiam kah, Starbucks kah. Okay, ini adalah franchise business. Okay, Sifu pernah fikir Sifu nak niaga franchise. Tapi bila Sifu fikir first dia nak modal yang besar. Okay, modal dia besar sampai mungkin beratus-ratus ribu tau. Dia main modal. Itu yang buatkan Sifu itu nasib baik lah. Nasib baik dia perlu modal yang besar. Itu sebab Sifu masih kumpul modal. Lepas itu bila Sifu kaji franchise dia lain sikit tau. Dia lain sikit. Kita hanya boleh jadi rangkaian orang. Kita tak boleh bina rangkaian. Itulah masalah dia. Kalau Sifu nak buka McDonald, okay, Sifu mesti bawa rangkaian itu McDonald. Tapi kalau abang Sifu ke adik Sifu ke nak buka McDonald, dia tak boleh buka bawah Sifu. Okay, dia mesti mau buka bawah itu bos McDonald juga. Itu sebab Sifu lepas itu Sifu buat keputusan Sifu tak nak sambung impian Sifu. Okay, nak buat franchise lagi. So baru Sifu mula tengok balik, okay, apa bisnes yang Sifu boleh buat rangkaian. Because Sifu belajar financial intelligence. Kalau nak kaya, kita kena ada rangkaian. Bukan kita jadi rangkaian kepada orang lain. So ini adalah salah satu yang sangat penting, salah satu rahsia yang sangat penting. Kenapa orang kaya, bagaimana orang kaya cari wang. Bukan jadi rangkaian orang lain. Tapi dia memiliki rangkaian dia sendiri. Okay, ini first thing. So paling besar punya peluang adalah di mana? Di network marketing. Company terbaik, Forever Living. Ini pertama. So number 2, Sifu nampak, kenapa nak buat MLM? Kalau kita nak kaya, sangat kaya, because MLM, bila you bersara, contoh kalau you buat apa pun, you kerja ke, you buat apa ke, bila you bersara, you sudah tak ada wang tau. You tak ada wang. Bila you bersara, you sudah berhenti. Bila you berhenti, itu rezeki dia tak datang lagi. Tapi dekat Forever Living, dia sangat bagus tau. Okay, walaupun Sifu belum bersara, tapi Sifu nampak ramai leader yang sudah bersara dekat Forever Living. Especially dekat Jepun. Jepun ada seorang FBO yang sudah bersara, saya rasa sudah bersara lebih daripada 10 tahun. 10 years. Dan income dia di Forever Living, dia sudah ambil dekat Forever Living lebih daripada 24 juta US dollar. 24 million US dollar, kalau convert wang kita lebih daripada 100 juta. Okay? Dan leader Japan leader ini dia sudah bersara. Dia tak ada dia tak buat CBM ke, GLT ke, dia apa pun tak buat. Tapi you tengok, dia bersara pun itu wang masuk macam itu iPad buka itu masuk. Tak berhenti. So inilah bisnes yang kita nak cari. Satu hari kita bersara, wang masih masuk. Nombor 3 lagi best. Okay? Kalau kita sudah meninggal, anak kita akan sambung ambil ini wang. Ini yang paling pelik. Ramai orang dia tak faham. Kalau mati macam mana boleh untung wang kalau kita sudah mati. So dia orang tak faham network marketing tau. Because network marketing, kalau kita bina satu rangkaian, kalau satu hari kita sudah tua, kita sudah mati, anak kita akan sambung ambil ini. Ini wang dari rangkaian. So itu yang buatkan sangat best tau. Kenapa kita nak pilih, kalau kita nak jadi orang kaya, kita nak pilih rangkaian. Kalau nak bina rangkaian, kita mesti mau pilih macam Forever. Faham tak? Untung wang besar. Okay? Bersara, masih boleh dapat wang. Mati pun anak boleh sambung dapat wang. Ini yang sangat cantik. Okay? So di sini Sifu nak cakap, kita ada 8 foundation. Atau 8 kita panggil basic. 8 foundation yang penting kalau kita nak untung wang. So hari ni because masa singkat, Sifu share yang pertama dulu. So mungkin yang next
Next teppanyaki Sifu share number 2. Kita guna 8 kali teppanyaki untuk share 8 foundation ini. Okay. So Sifu share foundation yang pertama. Foundation yang pertama adalah apa? Foundation yang pertama adalah kita kena bina psikologi dulu. Dalaman. Okay. Ramai orang dia tak ada psikologi. Tadi ada nampak ada seorang yang share, dia cakap I dulu pemalu. I tak tahu nak depan dengan orang macam itu. Okay. Ini semua adalah pasal psikologi. Okay. Dia sendiri yang menakutkan sendiri. Itu sebab dia tak berani nak buka mic, tak berani nak angkat tangan, tak berani nak keluar dari comfort zone. Itu sebab foundation yang pertama, kalau kita nak untung banyak wang, kita mesti mau bina psikologi dalaman dulu. Okay. Macam mana nak bina? Okay. Kita kena faham satu benda tau. 90% daripada jutawan dekat dunia ini, semua adalah dilahirkan dalam industri jualan. Okay. Mereka mesti jual something. Okay. Mereka mesti pernah jadi seorang juru jual. Okay. Siapa? You sebut saja nama lah. Itu jutawan dekat dunia. Okay. 90% okay, adalah dari sales. Yang balance 10% dari mana? Okay. First, dia adalah satu pencipta. Itu orang yang cipta. Inventor. Dia invent benda. Atau dia adalah satu selebriti. Dia boleh nyanyi ke, boleh lakon ke, okay? Dia jadi kaya. Ataupun dia seorang sport star, sport superstar macam Lee Chong Wei ke, Lin Gan ke, Roger Federer ke, okay? Itu Michael Jordan ke, dia pandai main bola, okay? So 10% saja. 10% daripada semua orang yang kaya dekat dunia ini, dia adalah because bakat dia. Dia boleh main bola, dia boleh nyanyi, dia boleh dia ada otak boleh cipta barang. Okey. Tapi orang ini bila mereka sampai satu usia, dia sudah tak boleh lanjut lagi benda itu, dia pun kena belajar jual juga. Kalau dia tak belajar jual, wang dia akan habis juga. Itu yang penting. That's why kalau ada pilihan, Sifu nak kami semua di sini, kami kena terima satu hakikat kita macam mana pun kita kena belajar how to buat sales. Because 90% daripada orang yang paling kaya di dunia semualah adalah dilahirkan dalam industri jualan. Okay, mesti mau belajar ini jualan. Okay, ini adalah first psikologi dalaman kita nak bina. Okay, dan second psikologi adalah apa? Okay, Sifu nak you orang semua kena tukar tau. Tukar you punya otak, you punya pemikiran. Walaupun mungkin you suri rumah ke, you makan gaji ke, apakah. Bila you datang Forever Living, you kena masuk otak seorang bos. Okay, you kena anggap you adalah satu bos tau. Bos. Okay, bukan lagi pekerja. Bukan lagi suri rumah. Bukan lagi betul tak? You kena ada satu minda. You adalah seorang bos. Itu sebab you kena buat apa? You kena sentiasa maintain. You tahu bos untuk jadi seorang bos, dia kena sentiasa maintain positive mentality. Dia tak boleh tengok negatif. Pekerja boleh negatif. Kalau you ada pekerja, dia boleh negatif. Tapi you sebagai seorang bos, you adalah hanya orang itu saja yang keluar selesai masalah. You main pekerja, kalau ada apa masalah, dia boleh tunjuk belakang. Okay, jumpa bos saya. Betul tak? Jumpa manager saya. So, manager pun dia cakap, jumpa I punya general manager. GM masih pun dia cakap, jumpa saya managing director. So, you adalah boss, you adalah managing director, you tak boleh tunjuk belakang lagi. Because belakang you adalah dinding. Okay, tak ada orang lagi di belakang, itu dinding. Tak ada orang lagi. Betul? You kena berhadapan dengan masalah, you kena selesaikan masalah. Itulah minda bos. You kalau nak jadi orang yang kaya, okay, ini psikologi yang you nak bina. You kena letak minda bos dalam otak you. Macam mana kita buat? You nak jadi positif, ada satu cara. Sangat bagus. Sifu sudah ajar, tapi you ada buat ke tak ada buat, I tak tahu. Okay, you masih ingat tak? Sifu ada satu ikrar. Okay, siapa ingat ikrar yang Sifu buat, you
tulis sana, yes. Siapa ingat ikrar kita? You tulis yes. Ingat tak ikrar kita? Ingat? Okey, nampak ada orang ingat. Okey, ikrar kita. Apa ikrar kita? Saya adalah pemimpin forever. Forever adalah pilihan muktamad saya. Ingat tak? So itu ikrar kita. You kena sentiasa jerit, sentiasa buat ikrar ini. Setiap pagi bangun, okay, you berhadapan dengan cermin, you kena beritahu orang dalam cermin itu, saya adalah pemimpin forever. Forever adalah pilihan muktamad saya. Okay, you kena jerit ni. Cakap. Kenapa? Because bila you cakap benda ini, you akan buat anda sendiri yakin dengan apa yang you cakap. Dan dia akan masuk dalam psikologi dalaman kita. Itu sebab sangat penting. Bila you jerit benda ini, you jerit, you keluar dari rumah you sudah appointment nak jumpa orang, you punya kepala mesti dekat atas punya. Okay, bila you jerit. Kalau tidak, I bagi tahu you, ramai orang bila dia keluar dari rumah, dia punya kepala tunduk punya. Dia jalan tunduk. Dia punya kepala dia tak naik atas punya. Kenapa? Because psikologi dalaman dia sangat lemah. Sangat lemah. So you mau jadi kaya, itu psikologi dalaman itu sangat penting. You kena buat. Okay, you kena buat. Okay? Dan Simu pernah cerita dekat Teppanyaki. You mau jadi orang kaya, you kena buat apa? You kena sentiasa senyum. Betul tak? Senyum itu sangat penting. You senyum, itu wang jatuh, Tuhan nak kasih wang you semua you dapat tangkap itu wang. Tapi kalau you tak senyum, you sentiasa itu muka sangat sedih, macam semua orang hutang you berjuta-juta wang, okay, itu mulut macam ini, itu wang jatuh, you boleh angkat tak? You boleh angkat tak? You tak boleh angkat. Okay, 1 sen pun tak angkat. Itu sebab, Sifu nak bagi tahu you, ini adalah orang yang kaya, first foundation dia ada 8 first foundation dia mesti kena bina psikologi dalaman dulu. Psikologi dalaman. Okay? So Sifu harap semua di sini because ini sangat penting bagi orang yang baru. Kalau orang yang lama Sifu tak risau lah, macam Najia kah, Miza kah, Ayu kah, Sifu tak risau lagi. Because mereka sudah tahu, mereka sudah mula melangkah dalam jalan seorang jutawan punya jalan, dia sudah berada di sana. That's why Sifu tak risau. Tapi bagi orang baru, okay, ini sangat penting. You orang kena bina. Okay, ini semua adalah foundation. Okay, sebelum Miza, sebelum Ayu, sebelum Sean, sebelum Alex, okay, sebelum mereka jadi jutawan, okay, mereka semua pun pernah melalui benda ini. Okay, mereka semua perlu bina psikologi dalaman mereka. Mereka kena yakin, kena positif, kena senyum selalu, kena macam mana pun, tak suka pun mereka kena belajar masuk dalam industri jualan. Dan hari ini, kamu semua sangat bertuah. Kenapa? Because kamu sudah atas satu platform yang betul. Yang anda hanya perlu belajar 8 basic ini, 8 foundation ini, anda sudah boleh jadi jutawan. Kita tak macam orang dekat luar, dia masih berada dekat itu platform yang salah. Walaupun mereka memiliki 8 rahsia, 8 foundation, tapi jalan yang salah masih tak boleh berjaya. Mereka masih gagal. Okay? So Sifu harap hari ini semua dapat manfaat dari sini dan banyak sharing tadi pun sangat bagus. So Sifu di sini Sifu nak pesan. Okay, ini tahun semua kena finish strong. Okay, Sifu masih lagi 27 cc. Downline Sifu lah. Sifu sudah settle awal. So downline Sifu lagi seorang lagi CBM. Sifu akan capai CBM level 3. So macam mana pun Sifu harap tahun ini kita mau sampai juga 70 orang CBM dan kita sama-sama berjuang untuk rekod terbaru kita. Okay? So di sini saja hari ini sharing. So Sifu harap semua pergi fight sampai jadi. Okay? Last kita nak lakukan slogan kita untuk tamatkan Teppanyaki pagi ini. So are you ready?
Yes. Okey, tiga kali ya. Okey. Satu, dua, tiga. Yes. Yes, no,